Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, pencinta ilmu, semoga semuanya sentiasa dalam rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat menyambung lagi kuliah duha kita. Semoga kita mendapat manfaat daripada ilmu yang dipelajari dan diperolehi. Dengar daripada duk bising apa? Duk cuci ya. Baik, kita sambung tajuk minggu lepas. Masih lagi tajuk kaitan dengan anak tiri. Selagi kalau hujung tu saya buka sesi soal jawab. Kalau nak tanya tajuk luar sikit pun tak apalah, tapi dalam lingkungan kekeluargaan. Jangan tanya abang ibadat. Boleh lah jawab, tapi dia macam anak tiri ni dia dalam bab kekeluargaan. Kekeluargaan makna tanyalah pasal weh, kau yang menjadi kau yang menjadi tak boleh mengaji ni. Minggu lepas tak ada kan? Okey, baik. Kita sambung ni siri yang keberapa ni? Yang 3 lah. Oh, ingat aku 14 lah. Oh, 3 lah. Lambat lagi ya. Dengar isu, nanti saya tengahkan isu. Kadang-kadang dia berlaku di jiran sebelah kita. Kadang-kadang dia dalam ketumbukan ahli keluarga kita. Kadang-kadang dia melibatkan kawan kita, ataupun paling ringkasnya orang Islam kita dalam bab nak cerai. Saya sebut nama lah. Nama kalau ada sabar nama ni buat sengap lah, anggap bukan dia. Johan dan Aminah bercerai setelah 10 tahun berkahwin. Selepas berakhir iddah, Aminah berkahwin lagi dan mendapat seorang anak perempuan. Adakah anak perempuan itu menjadi anak tiri kepada Johan? Dan adakah mereka menjadi mahram? Mana jawab? Ini dua lelaki bini depa bercerai. Lepas bercerai dia nak ada menikah lain. Lepas menikah lain tu dapat anak dengan lelaki baru. Anak dengan lelaki baru tu, Aminah tu, adakah dia jadi anak tiri dengan lelaki lama? Jadi anak tiri? Dengar saya jawab. Tak apa, terima kasih dah akan jawab. Nak betul tak betul dengar jawapan saya. Okey, kebiasaannya seseorang itu mendapat anak tiri jika pasangan yang dikahwininya mempunyai anak hasil perkahwinan terdahulu. Dia dapat anak tiri. Contohnya dalam kes ini, jika Johan berkahwin dengan Aminah, seorang janda yang mempunyai anak hasil perkahwinannya dengan suami terdahulu, maka anak Aminah adalah anak tiri kepada Johan. Sebaliknya dalam soalan ini, adakah Johan menjadi bapa tiri kepada anak perempuan yang dilahirkan oleh Aminah hasil perkahwinan dengan suami kedua selepas bercerai dengan Johan? Masa dia menikah Aminah tu nak darah lah, tak ada anak kan. Aminah dapat anak dengan suami baru. Adakah anak tu anak tiri Johan? Jawapannya, anak perempuan itu bukan anak tiri Johan. Dia dapat anak perempuan, bukan anak tiri. Walaupun Johan pernah jadi suami Aminah, anak perempuan itu bukan anak tiri Johan, tetapi dia dan Johan saling menjadi mahram. Dia jadi mahram. Dia bukan anak tiri, tapi dia jadi mahram.
jika sepanjang perkahwinan Johan dan ibunya itu Aminah pernah melakukan persetubuhan. Mereka pernah bersetubuh walau sekali pun, maka anak Aminah dengan suami baru tu tetap jadi mahram dengan Johan. Okey lah. Sebaliknya Johan dan anak perempuan Aminah dengan suaminya yang kedua tidak menjadi mahram jika sepanjang perkahwinan Aminah Johan tidak pernah berlaku persetubuhan. Walau bagaimanapun, anak Aminah melalui perkahwinan keduanya boleh menjadi anak tiri Johan bila sekiranya Johan mengahwini semula Aminah setelah diceraikan suaminya atau suaminya meninggal dunia. Tiga jawapan loh. Dalam soalan tu ada tiga jawapan. Jawapan pertama, anak Aminah dengan suami baru tu bukan anak tiri Johan. Bukan anak tiri Johan. Jawapan kedua, walaupun bukan anak tiri, Johan dan anak Aminah dengan suami baru tu tetap menjadi mahram jika masa mereka menikah berlalu mereka pernah bersetubuh, dan tidak menjadi mahram jika tidak pernah bersetubuh. Dan jawapan ketiga, anak pada Aminah tu boleh menjadi anak tiri kepada Johan kalau Johan menikah lain dengan Aminah selepas suami baru tu menceraikan dia atau meninggal dunia. Itu jawapannya. Cerita macam ni ada dalam masyarakat. Cerita saya sebut ni ada dalam masyarakat. Ada. Ada dalam masyarakat. Dia kalau katalah mereka nikah tak bakat lah, kita kata nikah tak bakat, nikah zaman budak-budak, zaman bodoh-bodoh, tak cerdik. No, kata bila Johan tu umur, saya menikah umur 17, Aminah umur 15, lepas kena tangkap basah. Masa kena tangkap tu basah semua, orang panggil tangkap basah. Okey, tapi lepas tak ada nak bersetubuh apa, orang tangkap pergi menikah. Pergi menikah, lepas tu mak pak tak apa suka, orang pergi cerai bang. Cerai tak apa. Bila bercerai, Aminah tu menikah lain. Dia budak umur 15. Nikah lain, dapat anak. Dapat anak, masa dia dapat anak umur 16. Johan umur 18. Johan umur 18. Kemudian 20 tahun selepas itu umur Aminah apa? 20 tahun selepas itu umur Aminah apa? 16 mana 36 lah. 36. Johan 37. Johan 37, dia tak menikah, dia kecewa. Tentu dia jumpa dengan anak Aminah. Jumpa dengan anak Aminah. Jumpa dengan anak Aminah dan nikah. Jumpa anak Aminah, nikah. Pasal dia tak pernah setubuh, menikah. Bila menikah, Aminah yang pernah jadi isteri kepada Johan tu, dia jadi mak mentua. Syok lah ni. Macam keluarga 69, dia jadi mak mentua kepada Johan. Dia panggil mak. Mak dah makasih mak ni, dia tak mak pada bapak. Dia pasal pergi menikah siam. Nikah siam. Lebih kurang tu lah. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Sebab dia tak pernah setubuh. Habis. Soalan berikutnya, Ali dan Salmah. Nama-nama lama ni lah. Ali dan Salmah masing-masing mempunyai anak hasil perkahwinan terdahulu. Ali bisa menikah, ada anak. Salmah bisa menikah, ada anak. Lepas itu, selepas itu mereka berkahwin. Mereka mendapat 2 orang anak. Apakah pertalian anak Ali dan Salmah hasil perkahwinan terdahulu dengan anak-anak hasil perkongsian hidup mereka sebagai suami isteri? Macam mana cara nak jawab? Okey, bagi memudahkan penjelasan, kita kena buah nama.
Ada anak ni tak buah nama, payah nak terang kan, tak buah nama. Contohnya, baik, hasil perkahwinan dengan isteri terdahulu, Ali dapat 2 orang anak yang nama dia Anisah dan Hamdi. Bila nama kan, bagi mudah faham ya. Anak Ali dengan bini dulu nama Anisah dan Hamdi. Hasil perkahwinan dengan suami terdahulu, Salmah ada 2 orang anak nama Zulkifli dan Nuraini. Buat nama. Ingatlah nama siapa? Anisah, Hamdi, anak siapa? Anak Ali. Zulkifli, Nuraini, anak siapa? Anak Salmah. Anak Salmah. Okey. Hasil perkongsian hidup Ali dan Salmah, dapat 2 orang anak nama Fadli dan Fadilah. Siapa? Fadli dan Fadilah. Okey. Jadi Ali ada berapa anak? Tengoklah. Ali ada berapa anak? 4. Salmah? Salmah apa? 4 ya? 4. Okey ya. Fadli dan Fadilah adalah saudara kandung seibu sebapa. Menikah dengan Salmah. Fadli dan Fadilah adalah saudara kandung seibu sebapa. Anisah dengan Hamdi pun saudara kandung seibu sebapa dengan mak dulu. Sama lah apa nama, Zulkifli dan Nuraini. Okay, semua saudara kandung. Hubungan dia baru. Anisah dengan Hamdi saudara kandung seibu sebapa. Zulkifli dengan Nuraini saudara kandung seibu sebapa. Fadli dengan Fadilah saudara kandung seibu sebapa. Baik. Anisah dan Hamdi dengan Fadli dan Fadilah adalah saudara kandung sebapa. Ni Anisah dengan Hamdi ni, Anisah dengan Hamdi, depa tu dengan Fadli dan Fadilah adalah saudara kandung sebapa. Pasal apa saudara kandung sebapa? Pasal depa berkongsi pak, mak lain-lain. Pasal apa? Anisah dan Hamdi ni mak depa tak bak nama tadi. Oh, mak depa nama Manjalara. Tuan Siam. Mak depa Manjalara. Okey. Fadli dengan Fadilah, mak depa tu lah Salmah. Mak depa Salmah. Jadi mereka Anisah dan Hamdi ni dengan Fadli Fadilah saudara sebapa. Saudara sebapa, mak leleng. Okey. Fadli dan Fadilah, Fadli dan Fadilah ni dengan Zulkifli dan Nuraini adalah saudara seibu. Pak depa leleng, mak depa saudara Salmah. Mak depa Salmah. Jadi hubungan Anisah ni Nabi ketiri ni, hubungan Anisah dan Hamdi dengan Zulkifli dan Nuraini adalah saudara tiri. Pasal apa? Pasal Ali ni dia menikah dengan Salmah, dia buat mai Anisah dengan Hamdi duduk rumah. Salmah dia buat mai Zulkifli dan Nuraini. Jadi Zulkifli dan Nuraini mereka ni main ikut mak, Anisah dan juga apa nama Hamdi main ikut ayah. Hubungan dua ni dengan dua ni adalah saudara tiri. Saudara tiri tu orang Melayu dia panggil adik tiri, abang tiri, kak tiri berdasarkan siapa tua siapa muda. Berdasarkan siapa tua siapa muda. Kalau anak Salmah tu muda jadi adik tiri lah. Kalau dia tua jadi kak tiri ataupun abang tiri. Begitulah lebih kurang. Ataupun masing-masing salah satu. Contoh macam ni. Katalah anak Ali ni, anak Ali, Anisah ni umur 8 tahun. Hamdi 4 tahun. Anak Salmah pula Zulkifli umur 5 tahun. 5 tahun. Anak umur apa? Bukan, umur 7 tahun. Jadi Anisah kak tiri, Zulkifli adik tiri. Lepas tu Hamdi umur 5 tahun,
Zulkifli abang tiri. Dia juga tu. Dia tengok siapa tua, siapa memuda. Abang tiri ataupun kak tiri. Adik tiri. Dua orang saudara tiri yang berlainan jantina. Ini saya nak kait dengan ikatan ni. Dua orang saudara tiri yang berlainan jantina, berselang jantina, adalah ajnabi. Ajnabi ni lawan dia apa dah? Mahram. Ajnabi lawan dia mahram. Mahram tak boleh menikah. Ajnabi boleh menikah. Jadi dua orang saudara tiri yang berlainan jantina adalah ajnabi dan halal berkahwin. Oleh itu Anisah dan Zulkifli adalah ajnabi. Pasal Anisah anak Ali, Zulkifli anak Salmah. Mereka adalah ajnabi, boleh menikah. Begitu juga Hamdi dan Nuraini adalah ajnabi dan boleh menikah. Boleh menikah. Kisah ni tu yang orang tua-tua dulu buat bagi anak mesin-mesin menikah tu, yang dia main istilah bisan sebentai tu. Dia main istilah bisan sebentai. Pasal buat main anak mesin dia menikah. Bagi menikah. Cik-cik tak boleh menikah lah. Cik-cik tak boleh menikah. Boleh menikah. Kan saya abang lah tu. Saya abang je tu. Budak kecil boleh menikah. Tak boleh abang lah. 15 tahun 18 12 ha? Budak kecil ni hukum peka, hukum syarak. Boleh menikah sebab syarat sah nikah dia tak syarat baliak. Syarat sah nikah dia tak syarat baliak. Baru beranak pun boleh menikah. Contohnya ni, contoh. Mari kita cerita lagi. Cerita pagi-pagi beri segang ni. Contohnya ni. Cerita budak kecil boleh menikah ni. Tok Ji Harun. Ni cerita lah, cerita. Tok Ji Harun ni dia menikah lama tak dapat anak. Dia menikah dengan Hajah Kamariah. Masa lepas menikah tu lepas tak haji hajah apa lah. Nikah lama. Nikah sampai 50 tahun. Tak beranak. Siapa tak beranak? Haji Harun. Haji Harun tak beranak. Hajah Kamariah tak beranak. 50 tahun tak beranak. Dia nak menikah lain. Haji Harun, dia menghadapi simptom ketakutan. Takut bini. Duduk tu tak nikah. Satu hari Hajah Kamariah mati. Hajah Kamariah mati. Tok Ji Harun umur 72 masa tu. Hajah Kamariah 70. Masa mati tu. Mati. Haji Harun pun menikah lain dengan anak dara berumur. Anak dara berumur tu orang Lok Malai panggil anak dara tua. Umur 38. Umur 38. Haji Harun umur apa? Haji bodoh. Dan kali kena omel hadiah buat kuis. Siapa boleh jawab bagi hadiah. Boleh tu. Dia pun menikah lah dengan bini baru ni. Nama Hamidah. Umur 38. Takdir Allah dapat anak. Dapat anak umur 73. Dan menikah umur 72. Dapat anak jantan. Buah nama Azmi. Jadi umur 73. Bela anak tu sampai 4 tahun. Umur dia 70. 7 lah. Azmi itu umur 44. Tok Ji Harun pun kata banyak. Dia kata bini ada nak dan tengok cucu ni. Agak-agak dan tengok cucu. Dan lah. Kalau dia duduk zaman Nabi Nuh dan lah. Umur 77. Azmi baru umur 4 tahun. Ada nak dan tengok cucu. Dia kata kalau tak dan tengok cucu dan tengok menantu pun jadi ya. Dan tengok menantu pun jadi ya. Maka Tok Ji Harun pun panggil anak belakang dia. Nama Farhana. Umur 25.
Baru keluar you kerja cikgu. Kerja cikgu sekolah menengah Syed Bukhari. Boleh ya. Dia panggil Pahana Amai. Anak menekan dia. Anak adik dah. Anak dia dah. Adik dah nama Aisyah. Dia panggil Pahana Amai rumah Pak Long tak? Pahana ada apa Pak Long? Mai tak? Pahana apa mai lah. Hang balik sekolah ni mai apa Pak Long? Ni mengajar dengan cerita ni. Saya nak cerita pekah ni. Bak rumah tangga. Pahana tak? Balik sekolah tak apa. Pahana pergi rumah Pak Long. Mai. Ada apa Pak Long? Pak Long kata apa? Pahana ada mereka ni. Tetua tanya. Ada mereka ni. Tak ada air Pak Long. Hang tak kawat tak ada you lu. Tak. Hang nak menikah tak? Tak ada orang ni Pak Long. Kalau Pak Long cari yang mau tak? Pak Long nak cari siapa? Hang menikah dengan Azmi. Azmi dengan Pahana jadi apa? Lupa. Hang menikah dengan Azmi. Oi, Pak Long. Mi budak-budak ni menikah lu lah. Hukum syarak sah. Siapa kata? Syekh Faisal Pak. Hukum syarak sah nikah. Hukum syarak sah. Tak mau nikah budak-budak. Buat apa? Tak faham sabar. Sayang muda lagi. Lah nikah tu nak tidur tak boleh lah budak dia ni lagi. Tapi lebih kurang dalam 10 tahun ni dia balik elok lah. 11 tahun sabar umur hang baru dah 25 35 dia malam dan ya dan Pahana tak nanya nikah tu tak nanya yang Pak Long dia kalau nak pergi nikah pasal apa? Pak Long takut tak ada tengok melantu. Umur Pak Long 77 ni. Tak mau Pak Long. Lepas tu Pak Long kata apa? Pahana anak Pak Long seorang ni lah. Mak Azmi mati ulang patuk. Bagi kita mati cepat. Pak Long duduk seorang duduk belah dengan mi. Lepas tu hang menikah lah dengan Azmi. So kalau Pak Long pejam mata, ada orang jaga mi. Takkan dia nak jaga saya jadi bini dah. Apa masalah? Tak mau Pak Long Ni Pahana dengan Pak Long nak apa? Tanah Pak Long Jalan Kuala Kedah 50 lu. Semua tu boleh kat mi lu. Cara Pak Long mengai. Tanah Pak Long Jalan Kuala Kedah Teluk Cengai, Teluk Kecil tu 50 lu. Tu kalau kerajaan ambil buat projek berapa? Semua tu duit mereka 50 lu. Tanah Pak Long ni nakah hang buat getah. Dia nakah 30 lu. Pahana nakah 70 dah. 70. Tanah Pak Long di Kubang Basu ada 30 long, 100 long lah. Mesin padi Pak Long ada 5 biji. Mesin padi 5 biji. Traktor 24. Dalam akaun nama Pak Long saja ni nak pindah buah nama mi ni. Ada 2 juta. Takkan tak mau menikah dengan mi. So hang jadi nanti menah tak? Kalau Pak Long pejam, semua harta Pak Long boleh kat mi semua. Hang boleh tumpang bini dia. Mau tak mau? Pak Long point tak mau Pak Long cari orang lain. Pahana kata boleh boleh tu lah duit. Duit. Okey, ni saya cerita bab nikah. Dalam hukum PK, Azmi dia tak boleh lapaskan qabul sebab dia tak balik. Dia tak boleh melepaskan qabul sebab dia tak balik. Syarat dia kena balik. Tetapi dia boleh menikah. Maka yang melepaskan qabul untuk nikahnya adalah pak dia ataupun mana-mana pak dia. Iaitu Pak Long. Jadi Pahana ni wali dia pak dia. Pak dia tu adik Pak Long dia. Jadi Pak Long adik Pak Long dia pegang dengan Pak Long tu. Dia kata nama apa Pak Long ni? Haji Harun lah. Jadi Pak Pahana Abang Harun wakil kepada Azmi. Dia orang tu pegang tangan. Saya okey ya.
aku nikahkan akan Azmi bin Harun dengan anak aku Farhana binti Hashim dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Haji Harun kata apa? Aku terima nikahnya Farhana binti Hashim bagi pihak anak aku Azmi dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Bila terlepas ijab dan kabul, maka menikah itu adalah sah. Tapi Azmi tak buat apa, tak boleh tidur apa, dia duduk dengan Farhana tu lah. Jadi pindahlah Farhana main duduk dengan Pak Long, duduk masak nasi. Pak Long tu jadi pak mentua dia, pak menekan sedih, pak mentua dah. Duduk jaga apa semua, kan? Jadi Pak Long pun senang hati. Anak menekan menjadi menantu, tolong masak dia semua. Lepas tu ada malam-malam Farhana duduk tidur dengan ni lelaki dah. Tidur sajalah. Tengok ada kencing tilam tak? Habis orang tu lah. Tidur kencing tilam. Hari-hari minggu bawa pergi Tesco. Tesco tak ada lah, Lotus. Pergi Giant mana, pergi tu apa ni, Aman Central. Hari minggu naik pergi Aman Central, pergi dengan Azmi lelaki dah. Farhana menikah tak abang kawan, buat senyap. Jumpa dengan cikgu sekolah Bukhari. Jumpa cikgu sekolah Bukhari. Lepas itu cikgu tanya ni Farhana, geng-geng dia lah. Main mana saja, main sama dengan hampa, main Aman Central. Dia ada bawa budak kecil Azmi, depan tak tahu siapa. Anak menekan ni, macam apa? Suami aku. Terkejut ni pak. Suami bawa budak-budak, awak ingat tak boleh lah? Tekan menikah budak-budak. Hoi, hang jangan buat main. Farhana abang kawan dia. Dengan aku sebab menikah dengan budak ni lah, abang ni lelaki aku ni. Sehati relung. Sehati relung mesin padi 5 biji, traktor 24 biji, akaun lampak ada 2 juta. Ni boleh pergi kat dia semua ni. Bila boleh kat dia, aku siapa? Bini dia. Oh tu kan. Oh ni suami. Rendah Farhana tinggi tu, lelaki tinggi tu. Ni buat apa orang main suami mana? Dia kalut nak mainan. Nak beli mainan. Dia kalut anak mainan tu, yang beli mainan tu. Kalau saya tak main ni, saya tak tahu mana. Tu tak. Jadi saya nak bagi ilmu sebenarnya. Ilmu. Benda ni boleh dalam syarak, tapi tak boleh dari segi undang-undang. Sebab dia nak kawal. Dia jadi macam buat nanya budak-budak. Dari segi syarak boleh. Saya cerita saat ni segi logik. Dari segi logik, Pak Long tadi ni, pasal dia fikir dia tu dah senja. Dia senja, aku kalau aku pejam mata kepada siapa aku menaruh harapan nak jaga anak aku. Bukan pasal nak tengok menantu kan. Jadi kurang-kurangnya kalau aku pergi dia menikah, maknanya aku pergi menikah bukan dengan jalan seorang nak menekan aku. Jadi kurang-kurang kalau aku pejam mata, Farhana ni kubuh saat nazir amanah untuk menjaga harta anak aku sebab dia belum cukup umur. Nanti sampai masa dia tak gelongnya pasal lelaki dia. Tu cerita lah. Dari segi hukum syarak, perkara ini boleh berlaku. Okey nah. Tapi jangan nak balik buat tu lah. Boleh buat. Kalau buat tu pun pergi mahkamah syariah, hakim tak bagi. Saya jumpa pihak mahkamah, saya tak pergi kebenaran kahwin. Nak kata hukum syarak lah, boleh berlaku. Kesesuaian tu tak sesuai lah. Habis lah. Jadi kita kembali tadi lah. Nak cerita sekarang ni kita tak pergi kepada anak tiri tu. Kita ada kembang kepada saudara tiri. Jadi pasangan bila dia berkahwin bawa anak masing-masing daripada pasangan terdahulu, anak tu duduk sekali dalam rumah tu, mereka diikat dengan hubungan tiri. Itu jadi saudara tiri. Abang tiri, kak tiri, adik tiri. Adik tiri di segi hubungan dia adalah, kalau berselang jantina adalah ajnabi. Bila ajnabi dia kena tak boleh bersunyi-sunyian berdua-dua. Lagi abang ni tak boleh bersalam-salaman, sentuhan membatalkan wuduk. Sebab tu kalau ajnabi ni, kalau dia duduk lagu tu, kena jagalah aurat tu, kena jaga. Walaupun tak pergi menikah pun kena jaga aurat. Aurat kena jaga. Okey.
Persoalan seterusnya, ada lagi sejam? Tak ada lagi. Kebaikan menjaga anak tiri. Kita ni kalau jaga anak tiri ada kebaikan ke keburukan? Ada lah kebaikan jaga anak tiri. Okey nah. Anak tiri yang nak dijaga ni maksudnya anak tiri yang masih kecil, yang belum baligh ataupun telah baligh tetapi masih memerlukan perhatian daripada bapa tiri dan juga mak tiri. Perhatian di sudut nafkah, di sudut pendidikan dan juga menjaga kebajikan. Tu kita jaga anak tiri tu apa kebaikan dia? Memang dia berlaku dalam masyarakat kita. Dia berlaku dalam masyarakat kita. Macam saya tak ada tiri-tiri dah kita Allah Ta'ala terkedak aku ni. Ada setengah orang dia menikah dengan bini dia tu janda, ada anak. Orang perempuan menikah dengan lelaki dia tu duda, ada anak apapun ataupun tak duda lelaki dia tu jadi bini nombor 2. Maka ada anak, nisbah anak lelaki dia dengan dia anak tiri. Okey nah. Apakah kebaikan menjaga anak tiri? Jadi jawab dia, anak tiri yang dijaga tu anak tiri yang masih kecil atau belum baligh ataupun telah baligh tapi masih memerlukan penjagaan. Anak tiri nah. Anak tiri yang telah dewasa atau boleh mengurus diri sendiri tak termasuk dalam persoalan ni lah. Anak tiri dewasa ni contoh macam kita dah menikah tua lah. Bini mati menikah lain dengan bini umur gagan-gagan. No. Dia umur 60. Bini mati menikah dengan bini baru umur 55. Masih ada anak besar tu nak jaga macam besar-besar lah. Ni cerita hak yang cik-cik ni. Okey. Bapa tiri, saya nak tahu hukum fiqh ni. Bapa tiri tak wajib bagi nafkah pada anak tiri. Kalau siapa ada bagi tu kira satu kebaikan lah. Bapa tiri tak wajib bagi nafkah kepada anak tiri. Pasal apa? Pasal nafkah anak itu adalah tanggungjawab bapa kandungnya. Kalau bini dia menikah tu janda yang cerai dengan lelaki dulu, tapi anak tu main duduk dengan dia, maka nafkah tu adalah tanggungjawab bapa kandung pula tu, iaitu bekas suami isterinya. Kalau budak tu pak dia mati, lelaki-lelaki ni menikah dengan janda lelaki mati, maka tanggungjawab nafkah budak ni pindah pi kat tok wan. Iaitu pak kepada pak dia mati. Okey. Kalau tok wan mati atau tok wan tak mampu, tok wan nak seorang nafkah, dia pun duduk kecil. Ni tok wan nafkah cucu ni, handaikan nafkah cucu. Nafkah aku pun tunggu depa bagi. Okay. Barulah patah balik nafkah tu kepada mak pula tu. Dia tak pergi kat orang lain lah, pergi pak belakang kata anak aku pun berderet. Barulah patah balik pergi kat mak pula tu. Okey. Kita kembali ke asal. Jadi bapa tiri tak wajib bagi nafkah pada anak tiri. Walau bagaimanapun, kalau bapa tiri dengan sukarela memberi nafkah kepada anak tiri, maka itu adalah langkah yang sangat baik dan digalakkan. Lebih-lebih lagi jika dia berkemampuan dan anak tiri itu tinggal bersamanya. Bisa duduk pergi pasal duduk dengan dia lah. Kalau tak duduk dengan dia tak pergi, betul tak? Dia berkemampuan. Langkah bapa tiri menyerah nafkah anak tiri termasuk dalam senarai amalan kebajikan. Dia panggil al-khairat. Waf'alul khairat, buatlah kebajikan, artinya dapat pahala. Okey. Ibu tiri pula. Ibu tiri dia tak bagi nafkah, tapi dia bagi apa? Dia tak bagi nafkah anak tiri. Ibu tiri kerja dia jaga anak tiri tu. Kalau kecil-kecil tu mandi dia, basuh baju budak tu, bagi makan budak tu,
Duit pak dia bagi. Lepas dia main duduk dengan apa nama lelaki baru yang ada anak. Ibu tiri ni dia dengan anak tiri tu jaga ya. Maka walaupun dia tak bagi duit, tapi tindakan dia jaga, didik anak tiri itu adalah amalan soleh yang mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey nah? Kalau dalam konteks zaman sekarang, ibu bekerja, ibu tiri bekerja, bapa tiri pun bekerja, ibu tiri nak bagi duit kat anak tiri, tak ada masalah. Dia nak bagi duit kat anak tiri, tak ada masalah. Tak ada masalah, dia boleh bagi. Kadang-kadang dia lebih senang jadi itu kalau dia sendiri tak ada anak, ibu tiri. Dia sendiri tak ada anak, dia orang berumur sikit lah, anak darah umur, lepas tu menikah pun hadapan anak beranak, tak ada lah. Dia jaga anak tiri dah tu macam anak sendiri. Dia bagi nafkah, keperluan sekolah budak tu dia sara. Budak tu nak pi apa nama? Rombongan. Dulu-dulu pi rombongan lah, pi zoo. Rombongan pi zoo, lepas tu lah ke masjid pi langkahwin. Nak pi rombongan, dia bagi duit. Mak ceri bagus. Budak tu nak yang ketum, dia bagi duit suruh beli. Boleh ke? Nak? Kemai ha? Macam mana kalau anak tiri tu, kalau tanggungjawab nafkah tu pi kat pak dia hak asal, tapi anak tiri tu duduk dengan pak dia, pak tiri bagi nafkah, hantu pak tiri bagi nafkah, pak sendiri pun bagi nafkah. Budak tu kira lagu mana? Budak tu kira hebat. Budak tu kira hebat lah, dia dapat dua. Nafkah hak pak dia bagi wajib, nafkah hak pak dia bagi wajib, nafkah hak pak dia bagi harus. Tapi harus pun dia bawa kepada pahala lah, sebab buat kebajikan. Budak tu kira hebat. Kira hebat. Tapi kalau pak tiri bagi nafkah, anak kecil-kecil duduk tu makan minum apa semua, nafkah yang pak asal bagi tu nak bagi kat siapa? Apa benar? Nak bagi kat budak tu tak boleh, pasal dia bukan, kalau bahasa Arab ni dia sinur rusydi, umur matang. Budak tu tak matang. Umur mengurus harta dia kena 18 ke atas. 18 bawah tak boleh. Dari sudut hukum fiqh dan juga dari sudut undang, umur urus harta dia kena 18. Macam kita kalau belah anak yatim apa semua tu, pak dia punya duit banyak, Nazir amanah pegang harta tu, tak boleh serah kepada anak yatim selagi umur dia belum cukup 18. Kalau serah belum 18, habis harta tu. Dia tak erti Melayu walaupun dia budak Melayu. Okey. Jadi kalau cerita agak tuan-tuan semua lah, kalau pak budak tu bagi duit, maka duit tu biasanya yang menerimanya adalah mak dia. Yang menerima adalah mak dia, iaitu janda pak dia. Mak dia kena amanah. Kalau mak dia salah guna duit tu untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan anak dia, maka mak dia berdosa. Oh, dia kata, anak aku berdosa. Sebab pak budak tu bagi untuk anak. Hang tu penanggung amanah saya. Kalau boleh, dia kena ada akaun khas. Dia kena ada, contoh tiap bulan dia potong 300. Oleh kerana pak tiri sara semua keperluan anak dia, anak tiri tu. Jadi duit tu jangan diusik. Nafkah, duit tu jangan diusik. Bila dah besar, bagi. Tak bagi. Hanya yang duk beli apa benda makan semua pak tiri sara. Nak makan KFC dia bagi, Pizza Hut dia bagi. Nak ajak pergi kena apa nama ikan bakar di Kuala Polis pun pak tiri layan semua. Jadi duit tu sampai masa serah. Elok cukup 18, duk kontrol lagi lah. Lepas tu kalau nak bagi ya. Ni mak nak transfer pergi kat akaun ni. Berapa? Cek daripada cerai dengan pak dia dulu ni, budak tu umur 2 tahun sampai 18, 16 tahun. 16 tahun sebulan 300. Bulan 300, setahun 3,600.
10 tahun 36,000. Betul? 36,000. Tak sampai 20 lah. Ada lah 50,000 lebih-lebih lah. Serah. Ni duit ayah hang bagi kat hang ni. Duit ayah bagi hang. Oleh kerana mak tak belanja untuk nafkah hang. Lepas tu hang makan minum dapat tiri hang ni. Ni mak serah kat hang ni 36,000. 36,000. Allah banyaknya mak saya hang nak buat apa? Nak menikah. Cari bini ni. Tu dah. Ataupun nak mutu besar. Bagi. Duit pak dia bagi tu. Tu contoh lah. Dalam kehidupan kita ada tak mak-mak yang bila pak bagi nafkah untuk anak dia salah guna? Ada tak mak-maknya tu? Harap-harap tak ada lah mak tu duduk dalam Masjid Bukhari pada ketika ni. Tidak nanya dengan kuliah dia. No? Ada mak yang salah guna. Pak tak tanggungjawab, mak salah guna. Ada kadang-kadang pak tak bagi. Kadang-kadang pak bagi tapi mak guna untuk kepentingan diri dia. Anak-anak dinafikan. Ada kadang-kadang dia bagi sikit lah, tapi setengah dia belah dia. Ini berdosa Allah. Biar. Ada masa nak ceri nasihat tak baik. Siapa belah anak ceri tu nasihat tak baik. Bila dia kena dera. Jadilah bawang putih. Bawang merah. Nak kena buat filem sikit video bawang putih bawang merah. Apa hukum mendera anak tiri? Penderaan adalah perbuatan menyiksa yang mengakibatkan kesakitan. Kita ada tengok dalam laporan dalam media sosial, dalam media elektronik kan, dalam media cetak, lalu mahkamah duk bicara ni, dera anak tiri. Lalu kita tengok, tidak. Mendera adalah perbuatan yang menyiksa, yang mengakibatkan kesakitan. Satu, dia mula dengan sakit, lepas tu dia kembang kepada kecederaan, cedera, dan juga kemudaratan pada tubuh badan. Dia main sakit, lepas tu cedera, lepas tu mudarat tubuh badan lah. Dan kadang-kadang membawa kepada hilang nyawa, iaitu kematian. Hukum mendera adalah perbuatan yang haram dan berdosa. Mohon tahu. Dia bukan mendera manusia saja, binatang pun haram. Tu katuk kucing tak betul. Kucing makan ikan termenung seekor, katuk macam makan 12 ekor. Betul tak? Hukumnya haram dan berdosa. Jadi ibu bapa yang mendera anak tiri, ni mak pak tiri ni. Ibu bapa yang mendera anak tiri telah melakukan perbuatan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Pengajaran kita ada tengok heret masuk mahkamah, lepas tu kena hukum jail 8 tahun 10 tahun. Kira. Perbuatan mendera anak tiri tetap haram dan berdosa. Dia tak boleh ubah kepada harus makruh tak ada. Dia tetap haram dan berdosa. Selain menanggung dosa kerana mendera anak tiri, ibu bapa tiri turut terdedah kepada tindakan undang-undang. Tak lari lah. Jika penderaan itu menyebabkan kecederaan atau kematian. Kalau kecederaan, kena buh penjara. Kalau kematian, kena buh lah. Kalau dia menyebabkan kematian, kena buh lah. Kena buh dalam kubur. Dia mengenal mati, hukuman mati. Okey. Mengikut syariat Islam, ni kita kait dengan undang-undang Islam sikit. Undang-undang Islam ni yang paling adil. Undang-undang sibil ni manusia buat. Nak tahu mana? Mengikut syariat Islam, seseorang yang menyebabkan kematian seseorang dengan sengaja, hukuman ke atasnya adalah mati, mandatori, kecuali jika mendapat pengampunan. Tapi undang-undang Islam pengampunan bukan agung bagi lah. Pengampunan adalah keluarga kepada si mati. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas.
Hukuman qisas tu ialah hukuman balasan yang seimbang. Dalam Islam ni undang-undang hukuman ada 3 jenis. Yang nombor 1 dia punya hudud. Nombor 2 qisas. Nombor 3 ta'zir. Dia punya struktur dia begitulah. Okey, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa yakni pembunuh yang mendapat keampunan daripada saudaranya, iaitu pihak yang terbunuh, maka adalah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dan menurut ganti nyawa, dan si pembunuh pula adalah menunaikan bayaran ganti nyawa itu. Dia panggil diat, dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah satu keringanan daripada Tuhan kamu serta satu rahmat kemudahan. Sesudah itu siapa yang melampaui batas, itu membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ini cerita ayat Quran. Itu mana dia, kalau bunuh orang, hukuman dia bunuh balas. Kalau kita bunuh orang, hukuman dia bunuh balas. Tapi bukan orang keluarga dia bunuh. Yang melaksanakan hukuman bunuh itu adalah pemerintah. Pemerintah. Baik. Jika penderaan, ini cerita dera anak yatim ni, anak tiri. Jika penderaan mengakibatkan kecederaan, dia tak mati. Tadi bunuh. Dia hanya menyebabkan cedera saja. Maka syariat Islam menetapkan hukuman seimbang, iaitu pihak yang mencederakan hendaklah dicederakan mengikut kecederaan yang dialami oleh pihak yang dicederakan. Kalau hang bagi cedera orang, hang kena dicederakan semula. Okey tak? Berdasarkan firman Allah dalam ayat 45 surah Maidah, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuni bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lah wa man yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Mana jiwa dibalas dengan jiwa tu? Mana kalau hang bunuh orang, hang kena hukum bunuh. Itu dah. Dan mata dibalas dengan mata. Mata dibalas dengan mata ni, kalau hang kobek biji mata dia, biji mata hang kena kobek balas. Tu hukuman qisas. Kalau hang tikam biji mata dia bagi buta, mata hang pun kena tikam bagi buta balas. Tu hukuman qisas. Lepas tu, kalau hang tumuk mata dia lebam, kan ada tragedi mata lebam, kena tumuk mata hang bagi lebam balas. Okay. Dan hidung dibalas dengan hidung. Kawan tu jenis orang Melayu, hidung tak apa nak tinggi kan. Dia bukan Pakistan. Tumuk tenggelam hidung, rapat tu. Yang tumuk tu Pakistan. Tumuk hidung Pakistan tu baru sama dengan hidung Melayu, tak tenggelam. Dia tinggi. Kena tumuk hidung dia, kena tumuk hidung balas. Lebih kurang lah. Tu kata adil hukuman Islam ni. Kemudian, dan telinga dibalas dengan telinga. Hang gunting telinga dia, gunting telinga hang balas. Tu. Kalau hang tebuk telinga dia, hang tindik telinga dia, kena tindik lah telinga hang balas. Okey. Jawab mai. Dak lah saya dia tebuk nak bersubang. Ni satu bukan cedera, tu dia nak buat bersubang lah, bersubang. Orang perempuan minat bersubang. Tapi orang jantan pun ada minat bersubang. Haru semua. Orang perempuan bersubang sama bersubang. Tapi telinga cik yang Melayu, tapi subang besar. Sampai duduk tu. Subang. Hang telinga hang kerat telinga dia, telinga hang kena kerat balas. Itu undang-undang Islam. Lepas tu, dan gigi dibalas dengan gigi. Maksud apa? Hang cabut gigi dah, kena cabut gigi hang balas. Dengan syarat hak cabut tu bukan doktor gigi. Kalau doktor gigi cabut gigi hang balas balik, dia pakai tak meninggal apa. Ni mana gigi dah duduk tengah sihat saja, hampir jahat, hampir ikat dia tu, hang cabut gigi dia, hang tomuk gigi dia patah, hang tomuk gigi hang bagi patah balas. Tu maksud dia. Dan luka-luka juga hendaklah dibalas seimbang. Ini tidak melibatkan ambil
Anggota badan luka-luka. Ambil pisau, pergi turis tangan dia ni, bagi luka. Hang pun tengah hang nak tahan, mai turis bagi luka. Tu nama dia qisas. Tu nama dia qisas. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penembus dosa baginya. Dan siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Habis. Dia undang-undang ni, kita menjadi undang-undang ni, lari keluar tajuk kan. Dia tak wujud di negara kita. Macam mana? Undang-undang ni yang paling adil tu undang-undang Islam. Betul apa undang-undang Islam paling adil? Sebab dia memberi pengajaran kepada orang yang bersalah, mendapat keadilan, dan juga memberi keadilan kepada mangsa dan juga keluarganya. Undang-undang Islam paling adil. Saya beri contoh. Katalah dia curi. Curi ni dia masuk dalam kategori kesalahan hudud. Dia cukup nisab curi dia berapa. Lepas tu ada syarat-syarat yang tu, dan disabitkan bersalah. Maka orang yang mencuri, hukumnya potong tangan. Bukan potong apa habis tang ni. Ada saya pergi Mekah 2017, saya tengok satu orang di Masjid Haram atas, tengok tangan dia luka. Saya pernah dia ni kena kat tangan agak. Tang ni saya duduk agak nak tanya tak apa ni. Dia marah dah balik. Duduk agak dia ni kena hukum kat tangan boleh. Pasal dia Mekah undang-undang Islam kan. Tengok tangan dia macam kesan. Kalau putih sana kot kita nak syak kot lain. Ni putih tang pergelangan tangan. Saya tengok dah. Dia jalan dia tangan dia tu dia minta dekah. Baik. Kita tengok undang-undang Islam. Kalau dia curi, dia kena kat tangan. Tangan dia kat belah ni, belah kanan. Tinggal satu ke tangan lagi. Kan? Kalau curi kali kedua, kerat kaki kiri. Itu kaedah dah. Kerat kaki kiri. Curi kali ketiga, kerat tangan kiri. Curi kali keempat, kerat kaki kanan. Curi kali kelima, takkan nak curi ikut. Okay. Curi kali kelima ada hukuman Islam tak? Dibuang negeri. Kalau dia duduk di Lok Malai, curi pakai gigi kot, hantar pergi duduk di Bun Tebal, Boston, tak balik main tu dia serik lah. Tapi kalau kerat kali tak curi dah, hikmah undang-undang Islam ni. Baik. Lepas dia kena kerat tangan, ni kata adil undang-undang Islam. Lepas dia kena kerat tangan, boleh tak dia nak buat tangan palsu? Boleh. Tak ada masalah. Lepas dia kena kerat tangan, dia dibebaskan. Dia dibebaskan. Memberi keinsapan kepada dia. Dia tobatlah, tak buat dah. Dan juga memberi pengajaran kepada orang lain yang nak mencuri. Sebab bila orang lain nak mencuri tengok, tak padan tangan tak. Memberi pengajaran kepada dia yang mencuri tu, yang keliru tak mau buat dah, dan memberi keinsapan kepada orang yang belum mencuri. Kawan kita duk jalan lenggak baru kena kerat. Dah. Jadi tak curi. Satu. Dan yang kedua, hikmah undang-undang Islam ni, selepas dia kena kerat dilaksanakan hukuman, dia mendapat kebebasan untuk menjalani kehidupan. Dia boleh meneruskan hidup macam biasa. Kalau orang tanya tangan pergi mana satu, tangan saya tak semena-mena dipotong. Orang tanya pasal apa? Kecil mana? Orang boleh kecil mana? Lalu kat kaki, hang pasal apa kat tangan, tak tahu dia naik tangan. Okey. Tak habislah. Dia boleh meneruskan kehidupan, tak apalah tangan terhadap sebelah. Dia boleh kerja pam minyak, dia boleh kerja jual burger apa semua. Kalau dia ada rumah tangga, anak bini dia masih boleh apa weh? Disara olehnya.
Itu kebaikan undang-undang Islam. Tapi kalau undang-undang sivil, dia kena penjara. Katalah dia kena 5 tahun. 5 tahun dia duduk dalam penjara. Anak bini dia kena cari makan sendiri. Kalau dia tak menikah lagi pun tak apa, dia kebebasan dia tak ada. Kebebasan tak. Kalau dia ada anak bini, bermakna masa dia kena tangkap, anak dia baru setahun, dia kena penjara. Dia keluar penjara tu, anak dia ada beza dengan anak sulung tu, beza mungkin 7 tahun lah. Lepas dia keluar penjara baru nak beranak pula. Jadi bila berjalan tu ni siapa ni anak saya sulung umur berapa? Umur 8 tahun. Ni anak umur berapa? Nombor 2. Umur berapa? 2 tahun. Awak jarak jauh sangat. Saya pergi kursus ni pukul senang. Itu punca dah. Okey lah. Lepas tu dari segi hukuman pula, dia kena penjara. Dia hukuman dia tak sama antara orang dengan orang lain, sebab hukuman ni dia penjara tu dia ada tempoh dah. Dikenal penjara, contoh saya tak ingat undang-undang, tidak lebih 10 tahun contohnya. Ikut hakim, kalau hakim kata ni curi ke, kena 2 tahun. Hakim B, hakim B 5, tak sama. Tapi kalau ikut undang-undang Islam, hukuman sama. Dia tak kat tangan. Hakim A kata kat tangan, hakim B takkan kata kat jari, tetap kerat. Jadi semua orang kena akur lah bahawa undang-undang Islam adalah yang paling adil. Tak nanya siapa-siapa. Habis. Jadi kita kembali kepada mendera anak tiri ni. Kes ni berlaku dalam masyarakat. Kes ni berlaku dalam masyarakat. Saya nasihatlah kalau jadi bunyi lah. Kalau pak ceri tak sanggup nak bela anak ceri, lebih baiklah hantar balik kepada keluarga dia, saya, pak dia ataupun tuan dia. Daripada hang duk apa? Duk dera dia. Mak ceri pun duk dera anak ceri, hang tak tahan tu punya teruk. Lebih baik hang minta cerai daripada lelaki yang daripada hang duk terus buat nanya budak-budak tu. Tu cerita dah. Nak habis lah. Nak habis lah. Dekat sejam lah. Satu lagi ya. Lepas tu kita berhenti ya. Setengah orang dia sangat mengambil berat terhadap anak-anak tiri lah. Anak tiri dia jaga sungguh-sungguh. Ada orang jalan lenggak. Tapi anak kandungnya terbiar dan tidak diambil peduli. Ada orang jenis ni. Dia menikah lain. Ni orang jantan kau tahu ni. Nikah lain dengan janda, ada anak, dia jaga anak tiri dia tu. Anak dia sendiri ni, anak dia sendiri duduk kat janda dia tu. Dia tak ambil tahu, kupang tak pergi, ziarah dah apa pun tak. Tapi anak tiri dia jaga macam anak dia sendiri. Hak ni tuan-tuan perempuan nak kata apa ni? Kes ni. Dengar saya nak baca. Nota saya. Pepatah Melayu berbunyi, kera di hutan. Sama lah. Bukan ditembak mati. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Lebih kurang tu lah. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Pepatah ini, kita Melayu ni, amat bersesuaian dengan tajuk kita duduk sembang ni. Anak tiri dia jaga, anak sendiri terbiar. Jika berlaku perceraian dan pasangan yang bercerai mempunyai anak-anak yang masih memerlukan penjagaan, maka hak penjagaan atau hak hadanah adalah hak ibu. Biasanya dipergi kat ibu, betul tak? Hampir mahkamah syariah pun hakim akan serah pada ibu anak-anak kecil ni. Walaupun pak yang nak cerai mak tu Tan Sri, Datuk Sri, orang perniagaan ternama, tapi tetap boleh kat ibu. Kecuali dia patah balik kat pak ni bila jika ibu hilang kelayakan berbuat demikian. Jika ibu tak layak. Antara perkara-perkara yang menyebabkan ibu hilang kelayakan untuk menjaga anak-anaknya, satu, ibu tu murtad. Anak patah balik mai kat pak kalau ibu tu murtad. Yang kedua, ibu berkahwin lagi
dan suami baru enggan menerima kehadiran anak-anaknya dalam rumah tangga mereka. Mak dia menikah lain, lepas tu suami baru tak mau, maka hilanglah kelayakan ibu tu jaga anak. Dia kena serah balik kepada pak. Tapi kalau suami baru mau, bawa habis tak ada masalah. Jika ibu hilang kelayakan, maka hak penjagaan anak dikembalikan kepada bapa. Nah, lepak tak pergi kat tuan. Walaupun hak penjagaan anak diberikan kepada ibu, tetapi tanggungjawab beri nafkah adalah kewajipan bapa. Anak duduk kat mak, nafkah pak nak bagi. Dia tak ada lah kalau jadi gitu. Pak tak ada lah duk main beli ikan terbenung tiap hari tu payah. Dia cuma bagi dalam bentuk duit. Sama dalam kadar minggu ke bulan ke, biasanya orang bagi bulan. Biasanya orang bagi bulan. Okay. Tapi perit ni, cerita orang cerai ni perit cerita ni, tapi inilah hukum syarak. Inilah hukum syarak. Dia bagi kepada ibu nafkah tu. Oleh itu, walaupun telah bercerai, bapa tidak boleh menafikan nafkah anak-anaknya yang berada dalam jagaan bekas isterinya. Dia tak boleh nafi. Ada setengah orang jantan ni dia marah, betul-betul dia nak anak tu, tapi bini nak juga, dia keras. Dia kata tak faham kan? Memang dia nak minta apa aku? Tak boleh, dosa. Itu adalah hak dan kewajipan dia. Seorang lelaki yang berkahwin lagi dengan isteri baharu dan isterinya mempunyai anak-anak melalui perkahwinan terdahulu, okey, tidak salah baginya mengambil berat memberi nafkah dan menjaga anak-anak tirinya. Tak salah. Macam saya abang dia lah. Dengan syarat, dia ada syarat. Dengan syarat nafkah anak-anak sendiri yang berada dalam jagaan bekas isteri tidak diabaikan. Maknanya kalau dia dalam keadaan ini, dia bagi dua. Ke anak sendiri pun dia bagi, ke anak tiri pun dia bagi. Tak ada masalah. Di samping memberi nafkah, dia nafkah satu hal. Dari semasa ke semasa, dia hendaklah mengambil tahu, menjenguk dan mempetukkan masa untuk bersama anak-anaknya sebagai tanda tidak mengabaikan mereka. Kalau tekak bagi nafkah saja tapi tak pernah tanya abang, pak menentang apa? Betul? Kena hello-hello lah semalam. Dia hello. Kadang-kadang pergi tengok, maka mau pergi haknya pergi tengok. Cuma tak masuk dalam rumah lah. Masuk dalam rumah mak dia dah. Mak dia dah jadi bekas isteri. Duduk dalam rumah lah. Panggil anak main. Kalau nak masuk dalam rumah juga boleh, tapi wapi dengan bini baru duduk dalam tu, lelaki dia apa dah boleh Biasanya orang tak buat itulah. Buat tu dia kalau masuk dalam rumah dia payah sikit. Luka lama sembuh. Macam darah kembali. Tak, luka lama mengalir laju. Betul lah tu, mendarah kembali. Luka lama mendarah kembali. Dia kebiasaan yang saya duk perhati, duk tengok, pergi tengok anak ni, dia pergi ambil. Macam cuti-cuti sekolah buat perjanjian lah. Cuti sekolah, aku nak ambil anak aku. Bini pun lah, tak apalah. Dia ambil cuti sekolah 2 minggu, ambil anak tu, main duduk rumah dia. Cuti sekolah habis, pergi hantar balik. Betul. Ataupun hari-hari minggu, pergi katalah mak pak cerai pak duk ada di Sungai Alustaq, mak duk Sungai Tani menikah lelaki baru. Dia pergi Sungai Tani hari minggu tu. Hon dia abang kat anak dia atau kat jalan dia. Ni pukul 11 aku sampai depan pagar, anak ready standby, keluar pagar, kereta syak BMW. Anak masuk apa nama dalam kereta tu, dia balik main Alustaq. Dia balik main rumah dia Alustaq. Pergi beli barang apa semua, makan dengan mak tiri apa semua tu, pukul 6 petang hantar balik. Lagu ni lah anak sayang kat pak. Tekak bagi duit saya tak mau. Anak sayang kat, dan bini pun tak ada masalah. Bini pun tak ada masalah. Lepas tu tanya pula, ni ayah tiri yang duk bagi duit tak? Sambil tanya, bagi ayah. Ayah bagi tak? Ayah pun bagi. Ayah tiri dengan ayah bagi siapa banyak? Ayah tiri banyak. Ayah bagi 300. Dia bagi wah 3,000. Haram dia kurang lah. Buat jenazah ayah tak mampu lah. Tak mampu lah. Betul lah kena ambil. Lepas tu tanya abang, macam mana ada komunikasi macam ni? Alung apa abang? Alung.
Tanya anak dia. Alung duk baca buku aja. Berapa nak periksa dekat? Okey, baca bagi dia elok. Bagi pandai pada mak ang. Mak ang bodoh. Tu dia minta cerai kat ayah. Tu dia panggil cucu. Nak bagi pandai. Anak ayah. Oi. Duit tak ada abang ayah. Tu bagus. Sebab apa? Pisah dengan mak ayah, dengan anak kan boleh pisah. Duit tak ada abang ayah. Okey. Lepas tu periksa dia alung dapat berapa A? Sebelah A ayah. Bagus anak ayah. Tak macam mak ang. Bodoh. Boh lagi. Alung nak dia apa? Ikut zikir ayah. Okey, tunggu. Hari tu ni ayah pergi rumah. Kita naik kereta pergi Pulau Pinang. Kita beli hadiah kat alung. Pasal alung ni. Agak-agak lagu tu anak-anak kasih lah kat pak dia. Walaupun pak dia cerai malah. Kasih tak? Kasih. Ada yang buat lagu tu, ada yang tak buat. Habis. Kalau dengar sakit, betul. Kadang-kadang pak kaya. Jana dia pun ni. Jana nak panggil apa kat lelaki dah? Bukan lagi dah. Dulu panggil abang. Agak panggil apa? Nama Husin. Kita nama Husin. Sekali lagi. Weh, Cin. Anak ang lagi. Jangan. Panggil abang tak boleh. Lelaki baru dengar marah. Hang ada apa abang tu? Weh, Cin. Anak sakit ni. Memerlukan pembedahan. Kos semua 25,000. Cin tak okey. Ku transfer lah 30,000. 25,000 hang bayar apa nama wat apa semua tu 5,000 ambil kat hang. Beda dua orang pergi mai. Bagus. Tu pak yang tengah jual. Tu ya. Tu ada duit, ada duit buat cara tak ada duit. Okey. Perbuatan seorang bapa yang tidak menghiraukan langsung anak-anaknya, ni kes cerai ni. Terutamanya dalam pemberian nafkah. Pemberian nafkah tu wajib. Dan dalam masa yang sama dia mengambil berat terhadap anak tiri. Itu dia terbalik kurang. Anak tiri dia bagi perhatian tak tahu apa. Maka perbuatannya itu adalah salah dan berdosa. Dia bukan mendosakan anak tiri, ke anak dia tu. Salah dan berdosa. Sesuai sangat bapa tersebut diumpamakan seperti menyusukan kera di hutan dan membiarkan anak-anak mati kelaparan. Pasal apa anak kera di hutan disusukan? Anak di rumah mati kelaparan. Pasal apa? Pasal pak tu pak kera. Dia bukan pak orang. Pak tu pak kera. Tu jadi gitu. Okeylah. Jadi dekat tu kita episod akan datang bersambung. Masih dalam anak tiri. Ada persoalan nak tanya? Kalau nak tanya, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, okey ya. Ya. Tak dengar. Dengan cucu diri atau bentuk buat dengan cucu diri yang bukan. Yang berlainan jantina. Baik. Bagus lah tu. Dengar ni lah. Wahai tuan-tuan tiri dan tuk-tuk tiri. Lu tanya, tuk tiri dengan cucu tiri lagu mana yang berlainan jantina? Tuan tiri dengan cucu tiri. Okey. Tuan tiri dengan cucu tiri berlainan jantina artinya cucu tiri dia tu perempuan. Tuk tiri cucu tiri dia lelaki. Baik. Di segi hukum syarak, tuan tiri dengan cucu tiri perempuan adalah ajnabi. Tuk tiri dengan cucu tiri lelaki adalah ajnabi, mana mereka boleh menikah. Mereka boleh menikah. Ni banyak lang masyarakat kita silap faham. Maka salam ruyuh. Tuan tiri, cucu tiri dia hantar pergi masjid Bukhari mayang tarawih. Cucu tiri ni perempuan, budak kerja di Wisma Abdul Rahman. Tapi tak menikah lagi, umur 24. Dia hantar tuan tiri dia ngantuk dia lah. Pasal Datuk belah. Tuan mau main masjid nak main tarawih. Sampai kereta tu buka pintu, tarik tuan
Tok Wan pun tungkap dalam tarik mai tu, cucu pun masuk mayang lah. Cucu ceri perempuan mayang untuk dia. Mayang Tok Wan terawih habis balik rumah. Macam mana Tok Wan mayang mula ni? Oh, seronoklah hang bawa Tok Wan. Tok Wan kan ada perasaan apa? Cucu tiri, cucu. Seronoklah hang bawa Tok Wan. Selama Tok Wan tak pergi mayang terawih. Tok Wan mayang okey bolehlah contoh-contoh lah, tapi Tok Wan mayang rakaat penuh. Tarawih 20, witir 3. Berapa? 23. Tarawih 20, witir 3, 23. Isya 4, 27. Qabliyah Isya 2, 29. Ba'diyah Isya 2, 31. Tahiyatul masjid 2, 33. Puas mayang Tok Wan. Tapi satu semayang tak ada pahala. Pasal apa? Best semua tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal cucu tiri pegang tangan Tok Wan, dia papah ni. Sebab mereka adalah ajnabi, ayat sembahyang batal. Ayat sembahyang batal. Hatu tiri sah. Pasal dia tak pegang Tok Wan, dia tahu lah. Tok tiri kata Tok tiri kat Tok Wan tiri dengan cucu dah. Sembahyang Tok Wan hang tak sah, hang pun tak sah. Pasal hang pegang Tok Wan. Tok Wan pegang. Tok tahu mana? Tok pergi mengaji Masjid Bukhari, Tok tahu lah. Tidak, Tok tak tahu lagi. Itu cerita nak. Jadi cerita dia kalau kita nak buat himpunan keluarga, tapi jangan buatlah, buat lagi jadi keluarga 69. Contohnya ni, ingat tak dapat? Katalah Tok ni nama dia Tok ni nama dia Selesiah. Selesiah. Laki baru dia nama Sa'ad. Laki baru dia nama Sa'ad. Baik. Lepas tu Tok ni dia ada cucu nama dia Rohani. Nama dia Rohani. Nama Rohani ya. Jadi apa nama Tok tadi ni dengan Tok Wan tu, depa ni jadi suami isteri. Rohani tu tak boleh pegang Tok Wan tu, Tok Wan tiri. Sebab ajnabi. Tapi apa nama nak menikah tak boleh lagi. Dia haram sementara pasal Tok tu masih menjadi isteri Tok Wan. Tok tu masih menjadi isteri Tok Wan. Tiba-tiba Tok Wan Tok mati. Tiba-tiba Tok mati. Tok Wan tiri tu boleh ambil Rohani tu. Boleh ambil Rohani. Tok Wan tiri kata Rohani, memang kita ni kata Tok Wan ni apa malu ke orang. Hukum syarak boleh. Boleh pun Tok Wan umur 92, cik baru 26. Orang pon ni Tok Wan dah 100 kilo. Dia muda dia tu lah. Tok Wan dah 100 kilo kalau nikah Tok Wan. Nikah Tok Wan jadi lekihan. Hukum pekah kata, hukum praik kata, seorang suami kalau dia mati meninggalkan isteri, suami yang mati tu ada anak, isteri dapat 1/8. Isteri dapat 1/8. Jadi kalau 100 hulung, 80 hulung lah senang cara. Tu ada 80 hulung, makna tak senang-senang 10 hulung. Takkan tak mau. Rohani dah tak apalah no. Kalau tu tak apalah, cik nikah Tok Wan lah. Tapi Tok Wan jangan duduk lama sangat di dunia ni lah. Lebih kurang tu lah soalan tu, ada manfaat kat tengah soalan tu lah. Jadi saya memanglah perasaan tak ada orang tua dengan macam cucu dia, perasaan tak ada, tapi nu hak sentuhan. Ada semayang tak kena nyong, betul tak? Okey, ada lagi soalan? Biar Assalamualaikum. Ya. Ustaz. Ya. Saya Harun bin Majid. Nak tanya sikit tentang hukumnya anak tiri. Anak tiri perempuan bolehkah si lelaki itu nikahkan anak tiri? Baik. Masih Anak tiri dengan pak tiri boleh menikah dan tak boleh menikah. Jawapan dia, tak boleh menikah dengan anak tiri perempuan itu kalau mak anak tiri dia tu, bini dia setubuh. Kalau dia setubuh, esok
bini dia tu mati tanda cerai, maka dia tak boleh menikah dengan anak tiri tu. Tapi kalau dia tak setubuh, bini dia mati ataupun cerai, dia boleh ambil anak tiri tu nikah. Dia berbeza dengan anak tiri laki-laki. Anak tiri laki-laki bagi nisbah mak tiri, dia tak boleh menikah. Walau dalam apa cara, sama ada pak budak tu setubuh mak tiri ataupun tak setubuh, semata-mata angkat nikah, maka jadi mahram. Tapi untuk anak tiri perempuan nisbah pada pak tiri, dia ada dua jawapan. Boleh menikah dengan anak tiri kalau mak anak tiri dia tu tak disetubuhi, tak boleh nikah kalau telah disetubuhi. Okey. Habis dah soalan. Awak cerita yang tadi yang Tok Wan dengan tuan tiri dengan cucu tiri yang sedang itu, cerita di masjid Al-Mirah. Tadi cerita tak sah, kan? Tapi kalau Tok Wan ni jenis main haji. Jenis apa? Jenis main haji yang kita kalau main dah. Ya. Haji pula kan dekat Datuk Syekh Esok. Jadi dia tahu hukum lah. Hukum mazhab ni. Dia kata kalau dia bertaklid kepada hukum kepada mazhab Maliki lah kan. Baik. Jadi persentuhan tak mau, sentuhan lelaki perempuan ada lebih tak mau, tak pakai dah bayar. Baik. Boleh tak? Soalan dia bagus. Dengar benda abang. Dalam kes tu kata dia kepulan mendesak lah. Tak ada orang nak boleh pimpin dia apa, melainkan cucu dia saja. Okey, dia tak mau bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Boleh tak bertaklid mazhab Hanafi atau Maliki? Jawab dia boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syarat dia, kalau dia nak ambil semayang, dia kena ambil ayat semayang cara mazhab hak yang tak betul wuduk tu. Kalau dia ambil ayat semayang cara mazhab Syafi'i, tapi dia pergi taklid hak betul mazhab Maliki atau Syafi'i, jawabnya tak boleh. Dia tetap batal ayat semayang. Dulu satu orang buat muzakarah haji, pergi haji dulu kan, sebelum muzakarah jumpa mazhab yang mazhab Syafi'i juga, kalau keadaan terdesak tak betul. Dulu kan mazhab Hanafi ambil semayang, dia kena masuk ayat lah hidung. Kan kita tak buat begitu. Mazhab Hanbali kena. Dia kena ikut tu. Tapi kalau tuan tak reti, baik-baik. Kalau terpaksa papah juga pun, gunalah sarung tangan. Kalau terpaksa lah, guna sarung tangan. Kalau nak taklid tu, dia kena ambil semayang cara mazhab yang dia nak pakai. Dia kena tahu betul-betul. Dia tak tahu, maka tetap membatalkan wuduk dia. Sebab dia ambil mazhab Syafi'i. Itu sudah dah. Ada lagi soalan? Biar. Kalau tak ada tu tandanya semua nak balik. Semua orang faham lah. Jadi mari kita buka balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.